Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-12 daripada atas. Dia ada kurungan tu. Kira tajuk baru tu lah. Dia ada kurungan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya iradah itu mana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah pada ahli sunnah, di sisi ahli sunnah wal jamaah, bahawasa iradah itu, iradah di sini bukan kena kepada sifat iradah, sifat yang 8, kena kepada ta'alluq bagi sifat iradah. Ta'alluq bagi sifat iradah, Allah yang bersifat dengan iradah, ta'alluqnya berkehendak, menentukan, menetapkan. Itu iradah dengan makna ta'alluq. Iradah kena kepada qadar, qadar dan qadar. Qadar rukun iman yang ke-6. Qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Iradah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan. Itu dipanggil ta'alluq bagi sifat iradah, iaitu qadar, rukun iman yang ke-6. Adapun qada, ta'alluq kepada sifat qudrah. Qudrah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ta'alluq, apa fungsi sifat qudrah yang ada di zat Allah Ta'ala? Fungsi sifat qudrah yang ada di zat Allah Ta'ala adalah menjadikan, mengadakan. Menjadikan, mengadakan, itulah makna kepada qada. Jadi qada adalah kena kepada ta'alluq bagi sifat qudrah. Apa ada ni? Ini secara perhalusilah. Kita ni kadang-kadang sekali jalan je tak apa tu. Kita berpegang Allah bersifat dengan iradah. Kita berpegang, ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah bersifat dengan sifat qudrah. Kita berpegang Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan. Itu dia ta'alluq iradah, tapi kita letak iradah juga, jadi sama dengan sifat. Kemudian kita berpegang Allah yang menjadikan segala-gala, Allah yang mengadakan segala-gala. Itu qada, itu ta'alluq bagi sifat qudrah. Tapi kita jadi macam sekali tak apa tu. Cuma kalau kita nak detailkan, lainlah sifat iradah yang ada di zat Allah Ta'ala. Menentu, menghendaki, menetapkan, itu dipanggil ta'alluq, fungsi bagi sifat iradah. Qudrah sifat Allah, qadim sedia kala. Ta'alluq bagi qudrah, fungsi bagi qudrah menjadi, mengada. Sekarang ni lah, sekarang baru dia panggil kan qada, kan ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Mana apa ni? Ni ta'alluq qudrah ni. Sekarang ni. Kita gerak, kita diam, kita duduk, kita bangun ni. Ini dipanggil qada. Siapa yang menggerakkan? Allah yang menjadikan gerak diam kita. Allah yang
mengadakan gerak diam kita. Itu ta'alluq fungsi bagi sifat kudrah Allah yang qadim, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kudrah satu, ta'alluq bagi sifat kudrah qada satu, dia lain-lain. Tapi kita ni kadang-kadang pakai sekali gitu je. Tak apalah sebab pegang kita tetap dah. Cuma kita nak beza je. Kita berpegang dah Allah ada sifat iradah, berpegang. Allah ada sifat kudrah, kita berpegang. Dan kita berpegang dah Allah menentukan segala-gala, kita berpegang. Menentu segala-gala tu ta'alluq bagi sifat iradah. Kita berpegang dah Allah menjadi mengadakan segala-gala, kita berpegang. Itu ta'alluq bagi sifat kudrah, dipanggil qada. Lain-lain tu. Cuma kita ni macam sekali. Di sini apa makna iradah di sini? Ketahui olehmu bahawa seiradah itu. Iradah dengan makna fungsi dia, ta'alluq dia. Allah menentu, Allah menghendaki. Ni iradah makna tu. Iradah dengan makna dipanggil iradah dengan makna masdari, kena kepada ta'alluq bagi sifat iradah yang kita panggil qadar. Jangan lupalah, saya ni kadang-kadang kena peringat semua sebab kadang-kadang rukun iman yang ke-6 di surah Iman ni qadar, ta'alluq iradah, qada, ta'alluq qudrah. Kadang-kadang qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq qudrah. Dia ada dua jalanan situ tu. Qadar, qada jalanan Maturidi, qada, qadar jalanan Imam Asy'ari. Jangan lupa tu. Jadi saya pun kadang-kadang tukar. Ada tempat saya sebut ketentuan iradah, perbuatan Allah, ketentuan qadar. Perbuatan Allah qudrah tu qada. Itu Maturidi. Kadang-kadang saya mengajar, saya sebut ketentuan qada iradah. Lepas tu perbuatan Allah qadar. Itu jalanan Imam Asy'ari. Jangan lupa tu. Sebab takut ialah kadang-kadang orang dengar ni waktu lain, kuliah lain, jadi tukar. Contoh-contoh sekarang hak dalam Terengganu FM, hak pagi Jumaat pukul 10 suku pukul 10 suku bukan pukul 10. Dah ingat saya pun. Pagi Jumaat Terengganu FM, Ad-Dinul Khalis tajuk selok dia tu, program dia tu. Situ saya bawa qada dan qadar. Kehendak Allah, ketentuan Allah qada, perbuatan Allah qadar. Itu jalanan Imam Asy'ari. Tapi kita surah Iman ni sebab daripada mula-mula hak kitab Faridatul Faraid, hak round yang pertama. Ni round yang kedua ni. Round yang pertama tu saya bawa qadar dan qada. Jadi saya teruskan dengan qadar dan qada. Jadi kehendak Allah, ketentuan Allah jadi qadar. Perbuatan Allah jadi qada. Bertukar tu hanya dua jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama je tukar, pegangan sama je. Tapi kalau kita tak nak beza dua ni, warna pula. Kalau ustaz lain-lain kita tak boleh. Ustaz tu ngajar qada dan qada, ustaz tu ngajar qada dan qadar, sama je lah tu jalanan. Qadar qada jalanan Maturidi. Tu hak ustaz lain tu qada dan qadar jalanan Asy'ari, tak boleh. Ni ustaz yang sama, cuma program lain-lain. Surah Iman qada dan qada, Terengganu FM Ad-Dinul Khalis qada dan qadar. Jadi mungkin akan jadi keliru lah.
Tapi kalau kita ingat perbezaan tu tak ada masalah lah. Jadi sekarang ni kita bicara takluk bagi sifat iradah. Sifat iradah Allah qadimah, sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Allah yang bersifat ni iradah, menghendaki, menentukan segala-gala perkara. Ni maksud sini. Ketahui olehmu bahawa iradah itu, iradah dengan makna kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi kehendak Allah, ketentuan Allah ni pada ahli sunnah, di sisi ahli sunnah jemaah, lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Lain dengan mana apa lain di sini ni? Lain memanglah lain belaka, suruh pun lain, redha pun lain, ilmu pun lain. Tapi di sini makna lain ni dengan bahawa tidak berlaziman. Ada yang Tuhan kehendak iradah serta Tuhan suruh. Perkara baik. Tuhan kehendak seseorang belajar, dan memang Tuhan suruh belajar. Tuhan kehendak seseorang sembahyang, memang Tuhan suruh sembahyang. Terkadang Tuhan kehendak seseorang tak belajar, mengekali jahil, tapi Tuhan tak suruh tak belajar tu. Tuhan tak suruh jahil tu. Tuhan kehendak seseorang tidak sembahyang, Tuhan tak suruh tinggal sembahyang tu. Tuhan murka tinggal sembahyang tu. Tuhan perintah sembahyang, Tuhan suruh sembahyang. Tapi terkadang seseorang Tuhan tidak kehendak pun dia sembahyang. Tak sembahyang, dia depak tua, Tuhan tak kehendak pada azan dia sembahyang. Tapi Tuhan suruh tak dia sembahyang? Tuhan suruh. Tuhan kehendak dia tak sembahyang. Ada ni, Tuhan tidak kehendak dia sembahyang, tapi Tuhan suruh sembahyang. Kan perintah Quran kan, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Nak ceritanya antara kehendak Allah dengan suruh orang Allah ni lain, dengan makna tidak berlaziman. Kehendak Allah dengan redha Allah lain, dengan makna tidak berlaziman. Ada kan orang panjang bawah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sini kalau kita jadi macam tercengang kembali, waktu tu mungkin tercengang nisbah nak cerita ke gitulah, tapi dari segi pegang kita tak sepatut dah tercengang, sebab pegangan kita selesai dah. Kita dulu rukun iman yang ke-6, baik, jahat, qadar dan qada. Hak kita bicara sifat iradah, terdahulu sudah masuk kepada kehendak Allah, termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat. Jelas dah tu. Kufur dan maksiat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak baik, iman dan taat, kehendak Allah. Hak jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah. Atau kita akidah ahli sunnah. Kemudian hak baik itu iman dan taat, kehendak Allah, serta Allah suruh dan redha seseorang beriman dan beramal soleh. Itu dah berlaziman. Sebaliknya perkara jahat, kufur dan maksiat, Allah kehendak. Allah yang menentukan pada azal seseorang tu kufur. Allah kehendak. Allah yang menentukan pada azal seseorang tu melakukan maksiat. Kehendak Allah. Kufur maksiat kehendak Allah. Allah suruh tak kufur maksiat? Tak. Allah redha tak kufur dan maksiat? Tak. Mana tidak berlaziman di situ. Itu panggil lain. Dan kalau Allah kehendak apa, Allah tak redha pula apa kehendak dia. Jangan fikir kau jangan soal kau tu. Kalau kita lah, kalau dah kita kehendak, kita setujulah perkara tu. Kalau kita tidak setuju, tak redha, kita tak kehendak. Tu hak kita, hak lemah ni.
Hak Tuhan dia kehendak belaka. Hak baik Tuhan kehendak, serta Tuhan suruh dan redha, iman dan taat. Hak jahat Tuhan kehendak juga, tapi Tuhan tak suruh kufur dan maksiat. Tuhan tak redha seseorang kufur dan maksiat. Tuhan tidak redha seseorang yang kufur yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak redha seseorang yang kufur yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitulah. Kata dah, yang Tuhan tak redha, yang Tuhan kehendak, kenapa? Jangan ada soal kita Tuhan. Tapi dah kita mati dari akidah kita ahli sunnah, hak jahat, kufur, maksiat pun kehendak Allah. Tak Allah redha ke? Suruh redha tu dia berlaziman tu. Suruh redha dia berlaziman. Hak Allah suruh, Allah redha, hak Allah redha, Allah suruh. Hak tu dua tu berlaziman. Tak lain bagi sama. Hak tak berlaziman ni, hak lain ni dengan kehendak. Jadi kita pergi pada redha lah. Kehendak dengan redha Allah. Perkara jahat Allah kehendak tapi Allah tak redha. Allah tak redha kepada apa? Kepada perkara jahat Allah tak redha. Innallaha la yarda bi'ibadil kufr. Allah Ta'ala tidak redha dengan hamba-Nya akan kekufuran. Allah tak redha hamba yang kufur. Tapi kekufuran hamba yang Allah tidak redha tadi, Allah kehendak. Allah kehendak seseorang kufur. Itu rukun yang kenal kan. Baik jahat kehendak Allah, qada dan qada kan. Itu kata tak akan timbul tercengang. Sebab kita hanya sambungan kepada rukun iman kita lepas dah. Ni kita bicara sifat iradah. Sifat iradah sudah bicara berkaitan dengan perkara jahat pun kehendak Allah. Rukun iman yang keenam. Tak Allah redha tak seseorang yang kufur. Allah tak redha. Allah tidak redha seseorang kufur yang Allah kehendak kufur seseorang. Yalah. Allah tidak redha seseorang yang melakukan maksiat yang Allah kehendak maksiat tu. Ya, kita ada senang gitu lah. Kalau Allah tak redha, Allah kehendak apa? Jangan ada soal tu. Faham tak ni? Jadi kalau mari dengan kita kok, kalau kita lah jadi macam pelik dah. Kalau macam kita redha ni kita kata setujulah. Dan kalau kita kehendak kita setujulah. Kalau kita tak setuju kita tak kehendak. Tu kita. Ke mana kita? Tak setuju tapi kehendak juga ada. Kita tak setuju tapi kita letak juga ada. Ada juga tau. Ada tak setuju pilihan anak kita tu. Tapi dia nak sangat, kita letak tarikh juga. Kedau. Boleh tak tu? Dah kita letak tarikh. Kita kehendak tak tarikh apa-apa. Kehendak kita lah tarikh tu. Kita letak tarikh tu. Dah awak setuju ke dengan pilihan anak? Dah tak setuju. Ada juga tau. Kita kehendak, kita letak tapi tak setuju. Gitu. Tapi waliknya kita kehendak, kita nak tahu, kita redha, kita setujulah. Kalau kita tak redha, tak setuju, kita tidak kehendak, tak nak tak dakwah. Tu hak kita, hak lemah ni. Hak zahir daripada kita, semua tu daripada Allah. Ada pun hak balik kepada kehendak Allah. Tuhan kehendak berlaku baik jahat. Dah jahat Tuhan kehendak tu berlakulah, Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang ia kehendak pasti berlaku. Barang yang ia tidak kehendak pasti tidak berlaku. Bila Allah kehendak seseorang kufur, maka berlakulah kekufuran. Kekufuran yang berlaku yang datang dari kehendak Allah. Allah redha kehendak, Allah tak redha. Allah murka. Allah murka kepada apa? Allah tidak redha, Allah murka kepada apa? Kepada kekufuran. Dan Allah tidak redha, Allah murka kepada kekufuran yang siapa kehendak? Allah kehendak. Gitu lah. Jadi Allah murka akan perkara yang Allah kehendak. Sudahlah, gitulah. Ni kalau pakai akal ni dia terpelanting. Pakai akal sebut Allah tidak redha. Satu dah. Kalau sebut Allah murka, Allah murka. Allah murka tak kalau seseorang melakukan maksiat? Allah murka.
Dah kufur maksiat seseorang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi Allah murka akan perkara yang Allah kehendak. Walah. Logik akal tak masuk. Ni kena faham molek sini. Tak lari bicara ni. Kita bicara hak kehendak Allah, baik jahat. Kita kejap dah rukun iman yang keenam, baik jahat, qadar dan qadar. Sudahlah. Lepas tu perkara baik Allah redha, Allah suka. Perkara jahat, kufur maksiat, Allah tidak redha serta Allah murka. Dan kufur maksiat bukan kehendak Allah, kehendak Allah. Jadi Allah tidak redha, tidak murka kepada perkara yang berlaku kekufuran yang Allah kehendak. Iyalah. Kat tu sudah. Dan kalau Allah tidak redha, Allah tidak murka kepada kekufuran dan kemaksiatan, kenapa Allah kehendak? Jangan duk tanya kerjaan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah. Kita semua ni akan ditanya oleh Allah di hari akhirat. Kat tu je. Sebab tu dia dalam bab qadar dan qada ni dia ada had dia. Berjelas biar kejap molek. Lepas tu fa'amsiku, Nabi kata tahan diri kamu. Jadi jangan nak usul nak korek orang panggil tau. Nak usul, nak korek, jangan kat tu je. Ada had dia. Ada hak dia. Tapi sebelum kita berhenti itu, biar faham molek dulu. Faham dulu molek. Jangan berhenti awal-awal. Berhenti awal-awal. Lah. Tak lekat ahli sunnah wal jamaah ni. Dia kena faham dulu siapa hak dia. Berhenti lah. Jangan ada soal. Kejap dah dah. Baik, jahat. Jahat tu apa tu jahat ni kita kadang-kadang terjemah dengan buruk. Terjemah dengan buruk ni tak salah terjemah dengan buruk, tapi bila terjemah dengan buruk ni dia nampak apa buruk? Dia nampak buruk ni sakit. Memang kehendak Allah. Buruk ni apa ni? Miskin. Tu buruk, kehendak Allah. Buruk ni apa ni? Cacat ke? Memang tu kehendak Allah. Jadi kufur maksiat tak masuk. Tapi kalau sebut jahat, jahat ni termasuk kufur dan maksiat. Tapi kalau terjemah dengan buruk, kita kena ceritalah buruk ni apa dia? Kufur dan maksiat. Habis. Akhirnya ada orang yang berpegang rukun iman ke-6 ni baik, buruk ni tadi. Sakit, miskin itu buruk. Memang kehendak Allah. Bukan kufur dan maksiat. Itu benda jahat. Ataukah Allah Ta'ala kehendak benda jahat yang Allah tidak redha, yang Allah murka, yang Allah perintah hamba supaya dicegah. Kalau main nak korek lagi, tadi kufur maksiat kehendak Allah, Allah tak redha. Bukan kehendak Allah, ya, tapi Allah tak redha. Allah murka. Bukan Allah murka je, Allah perintah kita sebagai hamba dicegah pula. Cegah apa tu? Cegah maksiat. Maksiat mari mana? Mari dia kehendak Allah. Apa Allah nak cegah perkara maksiat yang ia kehendak sendiri? Ada ni. Sebab tu dia ada hak dia. Main kalau ikut akal Allah kehendak perkara maksiat, berlakulah perkara maksiat, Allah perintah kita sebagai hamba dicegah perkara maksiat tu. Dan maksiat yang Allah perintah, Allah wajibkan kita sebagai hamba cegah tu bukan kehendak dia. Kehendak dia. Lepas tu Allah perintah kita cegah pula. Allah perintah kita cegah pula. Kemudian apabila kita cegah, ada yang berhenti maksiat, ada yang teruskan. Yang teruskan maksiat kehendak Allah juga. Jadi dia kata macam
Ini akal Mu'tazilah dia kata bermain-main, dia kata. Atau akal Mu'tazilah. Atau memang terpesong. Kalau Allah perintah kita cegah perkara maksiat, pasti perkara itu bukan kehendak dia. Baru ya, itu Mu'tazilah. Allah tidak redha kufur dan maksiat, jelas. Allah murka kufur maksiat, jelas. Allah tak kehendaklah benda dia tak redha, benda dia murka. Baru nyakut dengan logik akal. Itu Mu'tazilah. Pegang waktu kau ada apa? Pegangan yang khilaf ulama. Ulama bersih pandangan. Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat, kufur, maksiat bukan kehendak Allah. Apa kedudukan pegang Mu'tazilah? Satu pandangan mengatakan kafir, pegang ni kekal neraka selama-lamanya. Kafir teruk. Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat bukan kehendak Allah. Satu pandangan, ini pandangan muktamad, pegang Mu'tazilah perkara jahat, kufur, maksiat bukan kehendak Allah ni tak jatuh hukum kafir, tapi fasik lagi mubtadi'. Yang lupa dahulu kita bicara fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, akidah yang dalalah, yang sesat. Ni bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak dosa besar, malaikat catat setiap saat, ibadah sembahyang puasa apa semua tidak akan diterima oleh Allah sama sekali. Berapa pegangan sesat Mu'tazilah? Perkara jahat, kufur, maksiat Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui saja seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Itu akidah Mu'tazilah. Tapi dengan akal jadilah. Dengan ayat Quran canggah, dengan hadis Nabi canggah. Dengan akal logik ya. Kufur, maksiat perkara yang Allah tak redha, pasti Allah tidak kehendak. Kufur, maksiat perkara Allah murka, pasti Allah tidak kehendak. Diutuskan Nabi SAW supaya dakwah kepada Islam, tinggal kekufuran. Tinggal kekufuran mana? Yang Allah tak kehendak. Baru logik dengan akal. Mu'tazilah. Macam tadi lah, Allah perintah hamba supaya cegah perkara maksiat. Pastilah perkara maksiat yang Allah perintah hamba supaya cegah itu, pasti Allah tidak kehendak. Kalau Allah kehendak, kenapa Allah suruh kita cegah pula? Mu'tazilah. Gimana? Memang saya tekan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab jumpa banyak sangat lah kalau duk pegangan yang seumpama ni. Perkara jahat bukan kehendak Allah. Dah baik buruk tadi. Sakit, miskin, itu buruk. Bukan kufur dan maksiat, bukan. Baik, jahat, kehendak Allah. Jadi kita kejar dari situ. Jadi kalau baik kehendak Allah, jahat kehendak Allah, baik iman dan taat pasti Allah suruh, pasti Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiat pasti Allah tidak suruh kekufuran seseorang, pasti Allah tidak redha kekufuran seseorang. Walaupun kufur maksiat itu adalah kehendak Allah. Jadi di sini dipanggil tidak berlaziman. Apa zaman tidak berlaziman? Ada yang Tuhan kehendak, iradah, serta Tuhan suruh dan redha perkara baik. Ada yang Allah Ta'ala kehendak tetapi Allah tidak suruh dan tidak redha perkara jahat, kufur dan maksiat. Maka ahli sunnahnya iradah Allah, kehendak Allah lain daripada suruh dan redha. Nak di situ. Ingat tak hak kuliah terakhir, saya sebut kata ni sebagai buka jalan. Tapi nak undur balik kepada hak lawan lawan kepada sifat iradah Allah. Nak undur pada hak lawan bersifat iradah Allah. Kalau kita bicara panjang dalam kitab Faridatul Faraid ni. Hak kuliah terakhir bukan minggu lepas.
bukan minggu lepas. Dekat-dekat 5 bulan lepas. Hari ni berapa Safar? Berapa Safar hari ni? Berapa mi Safar hari ni? Tak tahu dah. Tahu orang putih je dah. Hari ni September berapa? Tahu kan? Berapa Safar? Kita ni cuti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan. Safar. Safar lebih dari setengah dah ni. Lebih dari setengah dah ni. 20 dah. Mana apa ni? 4 bulan, 20 hari. Dekat-dekat 5 bulan lah kita ni. PKP 1 2 bulan je dah. Ingat ada PKP 1 dulu 2 bulan je. Kena PKP 3.0 ni dekat-dekat 5 bulan. Tu pun hak keluar terakhir tu pun ramai dah tak mari ni. Sebab apa ramai tak mari? Dia keliru dah dengar pengumuman hak PKP 3 bermula 12 hari bulan. 12 bulan 5. Kuliah tu 11 bulan 5. Dah apa masa lagi tak mari dah. Campur pula rayanya hari Khamis, Selasa, Rabu, Khamis tak marilah sebab nak raya. Tak ada raya-raya pun tahun tu nya. Tak ada raya. Sebab saya kata saya nak ulang balik hak mustahil lawan kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bicara ni tajuk lain dah ni, hak iradah lain daripada suruh dan redha. Habis bicara ni dia pun terus masuk kepada sifat ilmu. Mana nak habis dah bicara sifat iradah. Sebab dalam kitab Faridatul Faraid ni bicara sifat iradah tu memang panjang lah. Panjang. Lawan pada sifat iradah, mustahil ada sesuatu yang berlaku tanpa kehendak Allah. Perkara jahat yang berlaku ni bukan kehendak Allah. Mustahil. Akal tak boleh terima. Sebab apa? Kalaulah berlaku di alam dunia Allah Ta'ala ni perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendak, lucu Allah sebagai tuan dia. Sekarang ni perkara jahatnya berlaku di bumi Allah. Berlaku di bumi Allah perkara jahat yang Allah tidak kehendak. Jadi mana Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuan? Kalau dia Tuan, hak berlaku kehendak dia berlaku, baik jahat pun barulah Tuan sungguh. Ke mana? Macam kita yang lemah sebagai Tuan, bukan hakiki lah, panggil kita Tuan juga. Siapa pemilik rumah tu? Saya pemilik, saya sebagai Tuan. Tapi kita sebagai Tuan, dalam rumah tu berlaku macam-macam perkara yang kita tidak redha, perkara yang kita tak setuju. Berlaku di mana tu? Di dalam rumah kita sebagai Tuan. Yang buat perkara yang kita tak redha, tak setuju tu, kita yang beri makan ke dia. Kita beri makan ke dia. Ada ni, anak bini kita beri makan. Tapi yang berlaku dalam rumah kita, yang anak bini kita beri makan, banyak tak berlaku benda yang kita tidak redha, kita tak setuju. Banyaklah berlaku. Sebab apa? Sebab kita bukan Tuan sungguh. Tiba-tiba Allah sebagai Tuan alam, Rabbil Alamin, berlaku di bumi Allah perkara yang Allah tidak kehendak. Allah tidak kehendak, tiba-tiba berlaku. Mana Allah sebagai Tuan? Kita tak pelik lah. Berlaku benda yang kita tak setuju tak pelik. Sebab kita bukan Tuan sungguh. Jadi maknanya manusia ni power, boleh melakukan perkara yang Allah tidak kehendak. Jadi mana mustahil seumpama tu. Sebab Allah sebagai Tuan yang bersifat dengan iradah,
apa yang berlaku semuanya kehendak dia berlaku. Baik ke, jahat ke, kehendak dia berlaku. Jadi mustahil ada kawan tu tanpa kehendak. Tu lawan pada sifat iradah. Walaupun perkara itu perkara jahat, sebab Allah Tuhan, dia berlaku, kehendak dia berlaku. Saat berlaku perkara jahat, perbuatan Allah berlaku sebab hak dia. Ni kita mengaji sifat 20 ni. Oh, ngaji sifat 20, tak ada lah siapa ke berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah. Orang yang berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah ni tak mengaji sifat 20 lah. Dia pandai sebut wujud kidam bakok sampai ke qauluhu mutakalliman. Dia hafal macam budak umur 5-6 tahun. Umur 50-70 dah. Tapi dia hafal gitu. Dan ni kita bukan hafal ni, kita ngaji molek. Hak sifat 20. Mustahil berlaku perkara yang Allah tidak kehendak. Sebab Allah Tuhan, hak berlaku kehendak dia berlaku dan perbuatan dia berlaku. Baik ke, jahat ke. Berlaku perkara jahat di bumi Allah yang Allah tidak kehendak, yang Allah Ta'ala tidak buat. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuhan bagi segala-gala perkara. Dia buat Mu'tazilah ni perkara jahat bukan kehendak Allah. Dia nak lepas daripada logik akal dia. Kalau Allah kehendak perkara jahat, jadi perkara jahat baiklah, tak jahat sebab Allah kehendak, dia kata. Dia akal Mu'tazilah. Kalau Allah kehendak perkara jahat dan perkara itu jahat sungguh tak baik, Allah jadi jahat sebab Allah kehendak perkara jahat. Itu akal Mu'tazilah. Kalau Allah kehendak perkara jahat, berlakulah kufur maksiat, seseorang hamba akan dihukum di hari akhirat kerana kufur dan maksiat yang bukan kehendak hamba, kehendak Allah. Jadi zalim Allahnya. Itu akal Mu'tazilah. Digigit tu. Tapi dia lupa pula apabila berlaku satu perkara jahat di bumi Allah Ta'ala yang bukan Allah kehendak, lucu Allah sebagai Tuhan. Dia gini je, dia benda tu kata tak boleh main akal perkara ni. Kalau kata perkara jahat tu kehendak Allah, jadi berlaku, Allah hukum, zalim Allah. Dan kalau perkara jahat bukan kehendak Allah, nak berlaku perkara jahat, Allah boleh tak nak sekat? Allah tak boleh tau. Kalau Allah kuasa kan? Ni main akal sekejap, akal Mu'tazilah ni. Dia duduk turut pula. Kalau perkara jahat Allah tidak kehendak, sebab kalau Allah kehendak berlaku, seseorang dihukum, jadi zalim Allah, dia kata. Baiklah, perkara jahat bukan kehendak Allah. Seseorang kufur dan maksiat, Allah Ta'ala tahu tak seseorang akan kufur dan maksiat? Allah Ta'ala tahu. Allah boleh tak nak sekat? Boleh. Allah kuasa kan? Allah tak sekat supaya dengan Allah kehendak lah juganya. Tu kan? Dah sama. Kalau Allah kehendak perkara jahat berlaku, Allah hukum hamba di dalam neraka, jadi zalim Allah. Allah tak kehendak perkara jahat. Allah tahu seseorang akan melakukan perkara jahat. Allah tahu. Allah boleh sekat tak perkara jahat? Allah boleh sekat. Allah kuasa, tapi Allah tak guna kuasa dia. Allah biarkan. Lepas tu tak sama juga dengan Allah kehendak. Tak jadi zalim juga kalau ikut akal Mu'tazilah lah. Tak nak lagi. Tambah pula kita ahli sunnah ni nak sebut zalim ni kena faham kau. Zalim ni kata orang pada perkara yang tidak diizinkan oleh Tuhan dia, apa panggil zalim. Sekarang ni Allah reta siapa? Reta hak siapa manusia ni? Hak dia kan? Neraka pun hak Allah Ta'ala, manusia pun hak Allah Ta'ala. Allah nak kehendak manusia yang milik Allah, kufur maksiat, Allah nak ubuh neraka hak manusia yang Allah Ta'ala kehendak kufur dan maksiat, zalim kan hak dia. Barang dia berlaku, kau nak dia nak kehendak warna pun. Zalim ni kata hak orang, dan Allah kata hak siapa? Hak dia. Betul? Ni contoh je. Hak tu misal contoh. Dia kata
kasut kita, mahal mana pun kasut kita. Kita nak pergi mana kau nak kita? Nak pergi bandar pun boleh, nak pergi kebun pun boleh. Allah, kasut mahal pergi kebun, kau anda? Tak zalim pun barang kita, bukan ambil hak orang. Kau kan? Tu apa kasut mahal pergi kebun? Kasut mahal tapak dia kerah. Kalau pergi kebun, kalau ada duri tak cocok. Tak kenalah duri dia kaki, lepas tu pakai kasut mahal. Pelik pula pergi bandar pakai kasut buruk. Apa pergi bandar pakai kasut buruk? Sebab nak berhenti sembahyang, kasut buruk kau tak ambil. Kalau kasut baru orang ambil. Kalau kita nak pakai mana pun. Jadi kasut mahal pergi kebun, kasut buruk pergi bandar. Kasut nak cari dah pergi bandar. Sebab apa? Nak berhenti sembahyang tak pusing. Orang nak persoal ke tak? Tak ada persoal, barang kita. Kasut baru barang kita, kasut buruk barang kita. Mana kita nak guna kat mana pun. Jadi manusia ni milik Allah. Syurga neraka milik Allah. Allah nak kehendak kebaikan, syurga bertuah. Allah kehendak kejahatan, neraka hak dia. Batulah kita ahli sunnah kan. Allah kehendak kebaikan, dia balas syurga kurniaan. Allah kehendak kejahatan, balas neraka keadilan. Kita ahli sunnah cakap gitulah. Syurga kurniaan, bukan wajib kepada Allah, mesti kurniaan Allah. Allah kehendak kejahatan, Allah masukkan ke dalam neraka keadilan. Adil ke mana? Barang dia. Allah kata barang dia. Nak letak ke mana? Ikut kehendak dia lah, adil. Macam zalim kata hak orang. Macam kita lah, kita retah mata milik Allah, tengok perkara yang Allah murka, zalim lah. Kita guna telinga kita milik Allah, dengar perkara Allah murka, zalim lah. Lidah kita ni milik Allah, kita bercakap akan percakapan yang Allah murka, zalim lah. Kita guna rezeki yang dikurniakan oleh Allah, belanja pada barang yang Allah murka, zalim lah. Sebab bukan hak kita sebenarnya. Kalau kita kau anda kita nak tengok, nak dengar, nak cakap apa pun bukan milik Allah. Lepas tu panggil zalim kita. Jadi zalim biar faham dah zalim ni apa. Zalim ni kata perkara yang bukan milik pada perkara yang tidak diredai oleh tuan dia, baru panggil zalim. Allah reta baik syurga kurniaan. Allah reta, Allah kehendak kufur maksiat, Allah letak neraka keadilan. Hak dia belaka. Pernah sekali ni cerita-cerita ni orang yang berkenaan lah, orang yang terkehadapan, orang yang uruh, orang yang atur, mana di tempat tu bukan orang duduk belakang lah, orang yang duduk di depan. Cengang perkara jahat. Ustaz nak tanya lepas tu hak berlaku di Myanmar tu, masa tu kecoh hak Rohingya di Myanmar, hak berlaku di Palestin tu kehendak Allah. Kehendak Allah lah belaka. Lepas tu apa Tuhan kehendak begitu? Siam ke orang Islam Rohingya, siam kepada orang Palestin hak Islam. Tuhan kehendak gitu. Dia tanya gitu. Sekarang ni perkara jahat kehendak Allah. Jadi yang berlaku di Myanmar, di Burma, orang Buddha menzalimi orang Islam Rohingya, kehendak Allah. Allah kesian orang Islam kalau Tuhan kehendak juga. Kejut juga, payah juga nak jawab. Pelik-pelik payah kalau kita nak jawab. Payah. Ginilah kata, kalaulah yang berlaku di Burma tu kepada Rohingya tu bukan kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, nak jalan sikit dia kata. Bukan kehendak Allah. Lepas tu orang Buddha tu yang menzalimi orang Islam hamba Allah Ta'ala ni, tapi Allah tak kehendak. Dah berlaku tu di mana? Bukan bumi Allah, Myanmar, bumi Allah. Dan orang yang menzalimi orang Rohingya tu bukan makan minum rezeki daripada Allah, rezeki daripada Allah.
Orang Buddha menzalimi orang rahiyah tu Allah Ta'ala tahu ke tak? Sebelum berlaku Allah Ta'ala tahu pada azan. Tak Allah Ta'ala kuasa tak melemahkan orang Buddha tu biar jadi sakit perut ke mati ke, boleh ke tak? Boleh. Allah kuasa. Patut Allah biarkan? Tak supaya Allah kuasa tapi Allah biarkan. Tak dizalim kau kalau nak pakai akal. Faham tak ni? Kalau nak pakai akal, contoh ginilah, contoh polis dia ada kuasa tangkap orang jahat. Tiba-tiba berlaku depan mata polis orang buat jahat, ragut ke, curi ke, polis tengok je. Polis kuasa tu, pistol ada apa ada, polis tengok je. Kita nak kata apa ke polis? Solehlah, biarkan. Tugas dia dah makan gaji. Dan sekarang ni Allah Ta'ala tahu orang Buddha akan menzalimi orang rahiyah. Allah Ta'ala tahu. Kemudian Allah Ta'ala kuasa nak melemahkan dia, biar dia tak boleh nak bangun pagi, biar dia jadi sakit, biar dia jadi mati. Allah Ta'ala kuasa ke tak? Kuasa. Dan Allah Ta'ala kuasa tak nak merubah hati orang Buddha tu jadi kesian, jadi tak buat. Allah Ta'ala kuasa. Tak Allah Ta'ala buat ke tak gitu? Tak. Jadi Allah tidak kehendak tapi Allah biarkan. Tak sama. Dia mayakar masa tu. Kalau Allah kehendak jadi zalim. Dan Allah tak kehendak, Allah biarkan. Itu semua kehendak Allah. Ujian kepada orang rahiyah, ujian kepada orang Palestin. Mereka mati syahid. Atau dunia nampak terseksa kematian dia berat, tapi dia mati syahid, dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian masing-masing. Kita senang lenang, hidup bahagia, mewah. Macam mana kehidupan kita? Penuh dengan kesyukuran ataupun tidak? Bagian masing-masing. Nampak pada zahir dunia, nampak berat adik mereka ni. Tapi mereka mati syahid. Kalau saya sebut tadi sebagai akal, bila dia main akal, saya turut akal dululah. Tapi boleh timbul persoalan seumpama tu daripada orang yang berkenaan yang tak selayaknya tanya perkara seumpama tu. Hanya rukun iman yang ke-6, semua perkara kehendak Allah, perbuatan Allah, qadar dan qadar sahaja. Mustahil ada perkara berlaku tanpa kehendak Allah, lawan pada iradah. Jadi kita iradah suruh dan redha ni kita sambung balik gitu jelah. Jadi panjang dia jumpa macam-macam lah. Tambahan pula pada masa PKP tu, jadi ada masa ni orang pun banyak hubung. Kemudian kadang-kadang kita ada juga tengok dalam bawakan rakaman tu. Boleh tengok lah. Macam-macam. Orang yang mungkin tak belajar lah. Kalau rukun iman yang ke-6 tak lepas tu tak belajar lah. Dia rukun iman 6 rukun iman dia hafal, tapi tak tahu apa yang dia hafal. Baik buruk tadilah, buruk perkara sakit, perkara miskin di situ. Sekarang orang mengajar pun menafikan perkara jahat kehendak Allah. Orang mengajar pun menafikan, ada orang mengajar yang menafikan perkara jahat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu peringkat nak buat satu penjelasan. Macam mana ni boleh timbul kita orang Melayu ni boleh berpegang perkara jahat ni kehendak Allah. Macam mana nak perbetulkan balik. Nak perbetulkan balik. Mana nak buat satu program untuk perbetulkan balik, nak betul balik akidah kita orang Melayu ni disebut berpegang perkara jahat kehendak Allah juga. Mana mungkin Allah kehendak Firaun tu kufur? Patut Allah letak Firaun dalam neraka. Mana keadilan Allah? Ni. Tak ada rakaman. Tapi lepas tu tak berlaku hok kata nak buat program penjelasan balik orang Melayu kita duk pegang salah perkara jahat kehendak Allah tu. Mungkin ada orang perbetulkan balik orang kali.
Mana sampai tahap tu berani. Maknanya confident dia nya perkara jahat bukan kehendak Allah. Orang Melayu kita duk pegang di sebab orang Melayu. Orang Melayu duk pegang perkara jahat kehendak Allah ni. Mana salah gitu. Ni mana kena buat satu program untuk menjelaskan balik kepada orang Melayu ni salah pegangan tu, macam mana kita nak perbetulkan balik. Yalah, Fir'aun Allah tentukan kafir sampai ke mati. Lepas tu Allah bunuh neraka. Keadilan Allah di mana? Ni Mu'tazilah jelas-jelas. Sebab apa? Sebab ijma' ahli sunnah wal jamaah perkara jahat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada khilaf. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hak perkara jahat tu bicara dah dahulunya dari segi adab percakapannya macam mana. Kalau kita menyandar perkara jahat pada kehendak Allah sebelum berlaku lagi, dah sandar daripada kehendak Allah, haram. Mana kalau maksiat tu belum kita lakukan, orang tanya kita nak buat tak perkara maksiat tu, kalau Allah kehendak berlakulah, tak buat lagi, haram awal-awal lagi. Sebelum berlaku ni, mana orang tanya kita nak buat tak perkara maksiat tu, malam ke esok ke, alah buat tak tahu lagi, tapi kalau Tuhan kehendak saya buat perkara maksiat tu, dah larilah sayanya, arang awal lagi hak dia cakap lagi. Hak buat maksiat tu dah buat lagi, tapi dia cakap seumpama tu, dia menyandar perkara maksiat yang kemungkinan dia akan buat pada kehendak Allah, haram awal lagi. Lepas berlaku, orang ni tegur, orang marah kerana melakukan perkara maksiat, kehendak Allah nak buat guana, dosa besar, haram dosa besar. Kita sama sekali tidak boleh menyandar perkara jahat kepada kehendak Allah, adab percakapan. Tapi pegangan rukun iman yang keenam, percakapan baik daripada Allah, buruk daripada diri sendiri. Itu percakapan kita. Itu pegangan tu awal lagi dah, rukun iman yang keenam. Sebab itulah kita ni hak pegangan ni dalaman masing-masing lah. Cakap baik daripada Allah, buruk daripada kita. Perkara baik daripada Allah, perkara salah daripada kita. Pegangan macam mana tu? Pegangan masing-masing. Hak dia cakap tu, itulah pegangan. Yang baik sahaja daripada Allah, yang buruk bukan daripada Allah. Itu Mu'tazilah. Tapi nak menentukan tak boleh. Memang itu percakapan. Itu percakapan. Memang itu percakapan. Hak ni hak biasa sebut ni, hak kata bab pegangan ni masing-masing. Macam kita cakap asbab. Makan nasi, kenyang. Minum air, hilang dahaga. Macam mana pegangan? Nanti kan berpegang nasi yang lebih bekas, air yang lebih bekas. Itu masing-masing. Tapi kitanya, oleh kerana dia orang Islam, kita letak dia hanya sandar pada asbab, pegangan dia sekalian qadar dan qada. Tapi dia sebenarnya dia dengan Allah Ta'ala. Tapi zahirnya makan, kenyang, minum air, hilang dahaga, itu zahirnya. Kalau tidak ditanamkan dengan berlaku kenyang, berlaku hilang dahaga, qadar dan qada, tak tanam waktu, dia akan pegang buat zahir. Habis ya? Tapi itu masing-masing. Kita nak kata zahir dah begitu, cakap pula begitu. Zahir makan kenyang, minum air hilang dahaga. Bercakap pun makan kenyang, minum air hilang dahaga. Allah yang mengenyangkan, Allah yang menghilangkan dahaga, ghaib dia panggil, tak nampak. Ni allazina yu'minuna bil ghaib ni, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Qadar dan qada ghaib, tak nampak. Zahirnya nasi, zahirnya air. Bercakapnya nasi, bercakap sandar kepada air. Pegangan masing-masing. Pegangan tanam awal-awal sekalian qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk, yang salah daripada diri kita sendiri. Memang wajib bercakap seumpama tu. Diharamkan kita sandar perkara buruk, perkara jahat kepada qadar dan qada Allah. Wajib bercakap perkara buruk, perkara salah datang daripada diri sendiri. Pegangan balik kepada rukun nikmat yang keenam. Atau masing-masing tu. Orang ceramah itulah, habis-habis ceramah yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Kan orang ceramah tu kan. Itu adab percakapan. Saya berjumpa dengan orang yang berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah, disandar kepada tu ustaz-ustaz ceramah tu, dia kata yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Kan cakap gitu kan? Bukan ustaz cakap gitu, kamu pun kena cakap gitu. Tapi dijadikan percakapan ustaz tu, itulah pegangan hak baik sahaja daripada kehendak Allah, hak buruk, hak tak baik bukan kehendak Allah, dijadikan percakapan tu sebagai pegangan. Sebab tu ni ada orang ceramah yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri, tapi hakikatnya hak Tuhan belaka juga. Dia kisah begitu. Sebab apa? Aku mungkin dia dengar orang yang berpegang dengan akidah yang salah, perkara buruk bukan kehendak Allah, kerana orang ngajar. Kerana orang ngajar tu dia akhiri kuliah dia tu dengan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya pernah masa dululah ceramah bukan berkitab lah, hanya tazkirah je. Jadi nak habis kuliah tu tiru yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Kira wallahu a'lam, wassalamualaikum lah, habis. Teringatlah orang berpegang perkara buruk bukan kehendak Allah, kerana orang ngajar akhiri seumpama. Tak salah pun, itu cakapan kita semua, bukan cakapan orang ngajar tu. Saya pun start semula. Saya bercakap tadi itu hanya adab percakapan, pegangan, sambung semula. Berkali suku jam pulak berkali. Peliklah orangnya, selu wallahu a'lam, bangun dolanya habis. Macam pusingan kedua. Urang balik cakap sana tu. Lama juga. Dan orang ada pun jadi maknanya respon tu terima. Mana bukan kata mana ustaz ni berhenti dah. Ini sambung semula dah. Jadi ada respon di situ. Ada respon. Jadi takut. Tak salah pun. Orang ceramah bukan, saya sebut tadi, bukan orang ceramah, kita semua pun sama. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri kita sendiri. Wajib bercakap seumpama tu. Diharamkan kita sandar perkara buruk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dalam majlis ilmu. Ada ni. Dan memang saya jumpa orang yang mula tekan perkara jahat ni, mula tekan bab akidah, kan dia salah situ lah. Dia salah pegangan. Selama-lama ni dia berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah, barulah dia mulai belajar tauhid sifat 20. Mula dari situ. Dia belajar betul-betul, dia bertaubat hak terdahulunya. Dia mula dari situ lah. Dan saya sendiri pun mula tekan bab pegangan pun kerana tu juga. Saya mula tekan bab pegangan kerana saya mengajar orang, ikut orang mitok. Orang mitok bab apa? Dia mitok bab semayang. Saya mengajar kitab mula-mulanya Pati Musalli, bukan Muniyatul Musalli, Pati Musalli. Mengajar Pati, baca bab semayang bagus, itu fardu ain, tiang agama kan. Jadi dalam mengajar tu saya tersentuhlah perkara baik jahat kehendak Allah. Tersentuhlah, bukan tajuk tauhid, tajuk semayanglah, tajuk fiqh lah. Tanyalah ustaz, hak jahat kehendak Allah juga ke? Hak tanya pun tadilah orang berkenaan kau yang tanya. Orang hak belajar lama dah. Belajar daripada sebelum berkahwin, masa dia belajar, masa sewa kelas tak, anak dia umur 20-an dah. Tapi memang orang mahir belajar. Tiba-tiba dia tanya seumpama tu.
Ustaz awak jahat, kehendak Allah juga ke? Dah haji mana haji? Cuba haji bilang rukun iman, dia pun bilang untung baik, untung jahat daripada Allah. Apa dia untung jahat? Kata pesen kita jadi ni belajar bab semayang, rukun iman tak lepas ni. Tu pergi pula kepada parti faridah masa tu. Bukan faridah tu faraid. Lepas tu barulah nak mengajar pekoh, cari pekoh yang ada tauhid di hadapan. Mana? Pekoh Wisyahul Afrah. Saya baca yang buruh kemarin tu. Sebab apa? Wisyahul Afrah dia pekoh, tapi di awalnya ada bab tauhid. Saya akan cari kitab gitu. Kita dah ajar bab semayang, macam semayang. Tiang agama, tiba-tiba usuluddin, rukun iman, tapak agama pun tak lepas. Situ pak mulanya. Saya mula tekan pun situ. Dan ada orang yang terbuka nak belajar bab tauhid ni bermula daripada dia sedar salah pegangan dia, perkara jahat bukan kehendak Allah. Kata salah sangat-sangat tu akidah Mu'tazilah yang setengah ulama kata kafir terus, kekal neraka selama-lamanya. Kalau kita ngaji kita 40 betul benar bukan ngapa saja. Lawan pada sifat iradah, mustahil berlaku sesuatu bukan kehendak Allah. Mustahil. Akal tak boleh terima. Berlaku perkara jahat, kufur dan maksiat di bumi Allah, tapi bukan Allah kehendak. Allah tuan. Macam mana gitu? Jadi power benar manusianya boleh melakukan perkara jahat yang bukan kehendak Allah. Kemudian dipanjanglah bicara ini mustahil lawan kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kita baca tadi itu iradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu itu tersambung semulalah. Dan ketahui olehmu bahawa iradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Wallahu a'lam.